Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak cerita, hari ini kita ada buat live Sepang Santai bersama usahawan. So kita menjemput Puan Syuhaida Syukur dari Tron. Tron ialah tim Rotex Online. So first of all nak cerita siapa sebenarnya Puan Syuhaida ni. As kita cakap just now adalah founder Tron kan. Jadi beliau bukan sahaja founder, beliau juga seorang business strategist untuk Syuhaida Syukur Resources, betul tak? Betul. Yang menarik ni, beliau juga pernah jadi pensyarah PJJ untuk servis marketing. Jadi tak salahlah saya jemput beliau untuk sharing sedikit pentingnya perniagaan digital dalam tempoh PKP. InsyaAllah. Okey. Selain tu saya kenal secara dekat jugalah. Beliau selalu share bagi pendapat untuk bisnes saya sendiri. Jadi saya rasa first time saya buat dan orang yang first muncul dalam minda saya adalah nama manja dia lah, Kak Cuek. InsyaAllah Kak Cuek akan bantu sharing ilmu hari ini untuk anda semua. Soalan pertama saya kepada Puan Syuhaida. Okey? Kenapa Puan pilih konsep online untuk bisnes anda? Okay, ramai yang ingat online ni terus kena digital ni kena e-commerce ya. Tapi saya lebih selesa cakap bisnes online. Kenapa Puan Syuhaida pilih konsep tu? Okay, alright. Kita tepuk tangan sikit lah bagi semangat sikit. Alright, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zarina daripada Silent Talk kerana sudi menjemput saya ke dalam live bertarikh 7 Jun 2021 ni. Alhamdulillah. Okay. Kepada follower Puan Zarina ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton FB Live kali ini, saya percaya kebanyakan daripada mereka ini adalah pertama antara golongan usahawan ataupun kita panggil orang yang berniaga, betul ya Puan Zarina? Ya, betul. Dan saya percaya ada di antara mereka ni yang berniaga ni secara full time ataupun part time. Okey. Dan mereka ni betul. Okay. Dan mungkin mereka ini adalah owner produk ataupun kita panggil master stockist, dealer ataupun mungkin ada ejen-ejen produk lah Puan Zarina. Okay. Dan juga mungkin ada mereka-mereka yang termasuk live ni yang mungkinlah PKP ni saja nak jadi usahawan baru. Usahawan baru nak tambah-tambah ilmu santai Sebelum tu saya minta kepada mereka yang saya lihat ada 7 orang sekarang ni dalam live kita untuk komen dekat ruangan komen. Jelas tak suara saya ni? Jelas tak suara kami ni? Kalau jelas tolong komen jelas. Saya nak tengok siapa-siapa yang ada 4 orang ni tolonglah belanja like sikit, love sikit kan, barulah semangat sikit. Siapa yang ada sekarang ni kita minta belanja komen, cakap jelas. Ataupun saya daripada mana, ejen daripada mana ke, boleh tulis dekat ruangan komen lah kalau kata ada. Okay, alright. Tak apa, kita teruskan. Terima kasih kepada yang menonton. Jadi besar harapan saya Puan Zarina supaya at the end of this live ataupun di hujung kita punya live nanti, mereka yang dengar secara live ataupun siaran ulangan, mereka akan dapat manfaat lah. Kalau tak banyak pun sedikit sebanyak akan dapat manfaat dan mudah-mudahan jadi amal jariah pada kita, insyaAllah. Dan saya sangat berharap sekiranya adalah yang tengah dengar kita punya live ni Puan Zarina
supaya mereka dapat pertama share video ni banyak-banyak dulu. Share video ni. Sebab kita nak share ilmu. Ya betul. Sebab ilmu ni mungkin lepas ni tak dapat balik. Ya betul. Sebab setiap mungkin sahabat dia ada strategi lain-lain. So kita banyak mana kita boleh share, kita dapat manfaat baru dari sharing ni, insyaAllah. betul Puan Zarina. Mungkin tak berguna pada kita tapi berguna pada kenalan kita, Kak Long kita ke, Kak Abang kita ke yang tengah berniaga sekarang ni. Tengah tak tahu macam mana stok, berlambat-lambat dekat bawah katil, kat bucu katil ni, tak tahu macam mana nak habiskan stok semua kan. Jadi mungkin mereka memerlukan. Okey Puan Zarina, kalau Puan Zarina tengok dekat ruangan komen tu kita ada Puan Rahimah Rahim Natasha. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rahimah. Tu saya cakap tadi, share banyak-banyak supaya rakan-rakan Puan Rahimah pun boleh ni. Okey, suara bergema Oh, saya tak ada. Okey, dekat sini. Okey, dengar Puan Rahimah sekarang ni cuba dengar bergema lagi ke? Sebab tu kita perlukan komen. Kalau tak nanti kita shock sendiri je Puan Zarina Betul. Okey, Puan Rahimah Rahim, adakah suara kami okey ataupun masih bergema-gema lagi? Kami di rumah masing-masing. Sepatutnya dengar dengan jelas. Ya, sebab phone saya dekat bawah ni dengar dengan jelas. Okey, kita perlukan feedback lah daripada kita punya follower yang Yang sedang yang lain. yes, follower lain. Maybe mic tu kot Kak. Alright, okey. Macam ni okey tak Puan Nadira? Nadira, Puan Nadira. Puan Nadira Izati, maklumkan suara saya bergema. Saya dah jauhkan sikit mic. Saya kalau cakap slow pun dah memang macam ni. Sekejap saya slowkan lagi. Semangat. Semangat tu penting. Okey. Adakah suara saya bergema lagi yang lihat saya punya live? Itu seronoknya Puan Zarina. Bila kita buat Dia live ni. bergema. Ya. Bergema sikit tapi clear. Okey. So dah okey Zarina punya, Puan Zarina punya macam mana? Baguslah Puan Zarina punya follower ni. Very good engagement. Alhamdulillah. Okay. So suara saya okey sekarang, saya tak pakai mic. Bermaksud suara saya tak perlu ada mic. Ya. Kalau nak pakai mic kena berbisik Puan Zarina. Ya, lepas ni kita memperbaiki sebab first time. Yes. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Basila Peku Muhammad. Bergema sikit tapi dah clear. Sekarang okey dah kot Okey. Nadira Izati, Puan Rahimah Rahim Natasha, Puan Zarina punya suara clear. Saya punya, saya tak guna mic. Suara original. Okey, nice. Alright. Okey, kita sambung Alright, Okay. semua yang baru masuk ni tolong ambil pen dan Terima kertas. kasih. Kalau tak ada pen dan kertas, tulis apa yang kami nak bincang ni dekat ruangan komen supaya orang lain yang masuk dia Boleh nampak, dapat. dia boleh dapat. Yang tertinggal tu boleh baca komen kita nanti. Ya. Satu, saya nak tanya balik Ya. Puan Zarina boleh repeat balik tak soalan tadi apa? Okey, memandangkan PKP ni ramai yang terkial-kial lagi, diorang masih buat yang peniaga yang kita cakap startup ataupun peniaga kecil atau usahawan kecil, dia mungkin tak terfikir nak mendigitalizekan bisnes dia. Sebab last time saya ada share satu status dekat Facebook. Salah seorang dalam tu dia tanya macam mana saya nak brandingkan saya punya kedai runcit dekat Facebook. Dia tak faham. Jadi mendigitalize ni sebenarnya semua bisnes boleh, tapi mesti ada sebab. Puan dah awal-awal lagi pilih konsep online. Okey. Terima kasih. Saya rasa 4 tahun lepas saya buat design Puan dah ada idea dalam fikiran tu pasal online. Okey.
Alright, terima kasih Zarina. Saya fokus jawab tentang mendigitalize ataupun mengonlinekan perniagaan kita. Sebab saya nampak branding tu lebih kepada kepakaran Puan Zarina lah. Jadi kita pergi satu persatu. Jadi Alhamdulillah, macam yang Puan Zarina maklum tadi, saya Alhamdulillah dengan izinnya saya dah nampak tentang potensi perniagaan online ni. Sebenarnya kalau daripada dari bisnes saya sendiri bermula lebih kurang dalam tahun 2017 baru saya orang kata serius lah untuk mendigitalkan perniagaan online ni. Tapi sebelum tu Puan Zarina sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya nak share dengan Puan Zarina punya follower ni. Okey, kita kena faham apa itu perniagaan online ataupun mendigitalkan perniagaan. Puan Zarina Ya, betul. Sebagai contoh, tak kira lah kita kata perniagaan apa-apa pun, macam mana aku nak, macam Puan Zarina cakap tadi, nak brandingkan perniagaan. Macam mana nak online kan? Jadi dekat sini sebenarnya kita kena faham apa itu perniagaan online. Betul Puan Zarina? Sebab kalau kata kita tak berkenalan, tak faham definisi dia, jadi kita tak tahu nak start daripada mana. Betul tak? Itu masalahnya. Kita buat sharing hari ini kepada usahawan-usahawan yang masih lagi tak tahu nak start dari mana untuk digitalkan bisnes orang. Okay, alright. Okay Puan Zarina, hari ni kalau saya saya bercakap ataupun menyampaikan sesuatu, saya suka ada two-way communication. Jadi nanti saya dah cakap ni disebabkan kita FB Live, saya nak tengok di ruangan komen ni mesti ada customer. Dah selalu bercakap dengan customer. Saya nak kalau boleh follower Puan Zarina ni ataupun yang menonton ni untuk komen sama Okey, pertama kita kena faham macam saya cakap tadi, definisi perniagaan online. Antara ciri-ciri perniagaan online ni, definisi ni kemudian sama-sama kita mentafsirkan mengikut keperluan masing-masing. Okey, apa yang saya dapat share di sini ialah perniagaan online ni salah satu cirinya ialah tak perlu ada kedai pun, Puan Zarina. Tak perlu ada kedai. Ciri pertama, tak perlu ada kedai. Maksudnya tak payah pening-pening kepala nak apa orang kata nak sewa kedai ataupun sebagainya. Jadi PKP ni sebenarnya adalah waktu yang terbaik untuk yang tak pernah berniaga ni untuk berniaga online. Sebab orang semuanya handphone di tangan. Sentiasa di tangan. Okey. Sentiasa di tangan. Jadi itu antara satu definisi perniagaan online, tak perlu ada kedai. Kalau kata kita tak ada kedai pun, sekurang-kurangnya kita berdaftar ataupun kita di bawah satu perniagaan yang dia ada dia punya kedai dia sendiri. Bermaksud kita tak perlu ada kedai. Sebagai contoh Puan Zarina ini kita mempromosikanlah perniagaan rakan-rakan yang lain. Sebagai contoh kita cakap macam coffee cream, betul? Ya, betul. Coffee cream yang kayangan tu kan? Ya. Contoh kalau macam saya waktu PKP ni saya tengok banyak duduk rumah kan, bila banyak duduk rumah, antara perniagaan yang laris adalah perniagaan yang kaitan dengan makanan lah insya-Allah. Jadi saya tak perlu nak buka kedai coffee cream, tak perlu pun orang kata kan. Jadi kalau kata saya nak jadi ejen, saya just orang kata menggunakan platform yang ada untuk orang kata maknanya tak perlu ada kedai lah. Cukup coffee cream tu ada dia punya ada dia punya physical evidence ataupun kedai. Sebenarnya salah satu contoh yang lagi mudah kita nak share kat sini adalah macam Mama Saf. Mama Saf you tak pandai buat kek kan? Jadi you tak perlu nak ada kedai pun. You just jadi ejen Mama Saf sebab semuanya online je. Saya baru saja order. Saya punya saudara kenalan saya di Kelang. Jadi dia ada birthday. Bila nak order, saya fikir nak kena hantar lagi PKP, tak boleh nak merentas kan. Jadi bila saya dapat tahu daripada ejen Mama Saf yang dia boleh apa orang kata wakilkan kepada pihak saya, jadi macam mudahnya sekarang. Faham tak Zarina? Jadi apa yang saya nak cakap tadi, you tak perlu ada kedai pun. You just cari satu perniagaan yang memang dah adakan kedai untuk you. Okay? Ya, betul.
Alright, itu yang pertama, ciri yang pertama berniaga online tak perlu ada kedai. Ciri yang kedua ialah kos rendah. Ataupun kita cakap Puan Zarina tak payah ada kos pun. Ya. Tak payah ada kos Tak payah ada kos pun. Ada perniagaan yang mungkin nak jadi ejen dropship ataupun apa-apa nak kena ada bayaran lah. Ada juga yang tak payah ada bayaran pun. Jadi tanpa kos. Okay. Dan yang ketiga, ciri yang perlu ada ialah wajib ada internet. Ya. Kita tak boleh kata sunat Puan Zarina wajib. Wajib ada internet. Wajib ada internet. Nak berniaga online wajib ada internet. Wajib. Tapi biasanya memang semua yang guna, memang ada guna data. Wajib. Semua orang guna data, tapi apa salahnya kita gunakan data tu untuk jadikan ATM untuk kita? Ya betul Puan Zarina. Tu saya kata wajib. Dia bukan sunat dah, wajib. Ada orang mungkin Semua orang. Data tu dia dah macam keperluan untuk generasi sekarang. Keperluan. Tak ada internet je, pecah pada. Wajib. Even though mak saya dah berumur 60 lebih ni pun dah ada internet dah. Oh dulu jual mahal tak nak guna. Sekarang dah ada internet dah. Wajib. Dulu dia layan TV je, order dekat apa tu yang Wow Shop. Sekarang kan. Sekarang ni tangan pula, jari-jari jemari pula yang dah gatal. Jadi poin yang ketiga, berniaga online ni mesti kena ada internet. Dan yang keempat, wajib ada device. Puan Zarina berikan contoh device ataupun follower Puan Zarina, device. Device ni maksudnya peralatan. Maksudnya mungkin boleh ada laptop. Laptop ni pun kita ada dari dulu. Kita pergi belajar masih ada laptop. Saya gunakan perniagaan saya dengan laptop universiti saya. Bawa sampai baru upgrade guna PC. Laptop tu masih ada lagi. Anak saya guna untuk tengok YouTube. So, jadi so cukuplah sekadar kita ada barang yang sedia ada. Phone tetap kita semua ada. Smartphone. Itu kita tengok dekat perkara yang sudah ada. Sebenarnya dah ada dekat kita. Ya betul. Kalau kita tengok dekat ruangan komen Puan Zarina, kita ada Puan Nadia dia maklumkan mesti ada handphone, laptop, PC. Salah satu. Tak ada masalah. Tapi itu antara kita panggil device. Yang perlu ada bila kita nak menjalankan perniagaan online. Jadi itulah antara ciri-ciri. Ada berapa Ada berapa Puan Zarina? Cantik tak? 4. Tak ada cost. First, tak ada premise. Okay, tak ada premise. Kedua, tak ada cost. Kalau saya boleh cakap kurang cost. Sebab kita costing untuk elektrik yang tu semua. Sangat kurang cost dia. Dan wajib ada internet. Device. Yes, pandai. Jadi kalau kata kita memenuhi antara kriteria ini, sebabnya kalau kata tak ada yang bawah tu, yang dua bawah tu wajib tu, orang kata memang tak boleh lah kita nak perniagaan online, betul tak Zarina? So far saya rasa semua orang ada. Sebab kalau laptop tu tak ada tu okey, tapi device handphone semua orang ada. Jadi bila dah lengkap orang kata ciri-ciri ni, jadi yang tak pernah berniaga online pun boleh berniaga online. Apatah lagi yang ada perniagaan online. Jadi yang dah ada perniagaan sedia ada. Kita akan terus kepada seterusnya. Jadi Puan Zarina, bila saya nampak ciri-ciri perniagaan online tadi tu, saya boleh fake, saya boleh follow. Kemudian daripada sumber rujukan, terutamanya kita boleh tengoklah kat pakcik-pakcik Google kita mengatakan bahawa lebih kurang dalam 70% rakyat Malaysia ni, mungkin 70 ke 80% mengatakan mereka wajib ada Facebook. Wajib ada Facebook. Betul. Wajib ada Facebook. Dan juga pergilah Google, dekat pakcik Google, banyak mengatakan yang Malaysia ni antara yang tertinggi dia punya rank dari segi penggunaan media sosial, e-dagang bermaksud membeli secara online. Sumber yang saya dapat daripada Astro Awani mengatakan Malaysia ni daripada adalah di tangga yang ke-9 paling aktif. Itu pada tahun 2018 Puan Zarina.
Dan tetangga yang kelima, mungkin dah tetangga yang kedua saya tak pasti sekarang ni, yang paling aktif e-dagang. Ya. Yes, yang paling aktif e-dagang ni maksudnya orang kata gemar dan ketagih boleh belah sebab Ya, boleh betul. belah dari e-dagang Macam dia boleh jadi ketagih. ya, yang macam Shopee ni semua. Kita semua add to cart je. Hmm. Betul. Sebab mesti kita pergi. Semua orang sekarang ada akaun Shopee. Ya, betul. Yang tak ada pun tumpang akaun kawan. Pun boleh Ya, juga. Ya, kadang-kadang tolong belikan. Betul? ya. Kadang-kadang Puan Zarina akaun Shopee tu ada. Nak bayar online pula mungkin tak berapa nak mahal lah. Tapi kita nak bagi tahu yang memang sudah ada keperluan untuk membeli secara online. Jadi sebenarnya dari situ membuka minda saya. Saya nampak perniagaan online ni boleh pergi jauh. Maka dari situ datangnya idea untuk meng-onlinekan Rodtech. Maka lahirlah tim Rodtech Online. Seperti yang ada sekarang ni ataupun lebih dikenali sebagai Tron. Puan Zarina, saya harap menjawab untuk soalan pertama Puan Zarina tadi. Okay. So macam tadilah, saya rasa sebelum saya nak tanya soalan kedua tu, Puan Syuhaidah sudah terangkan costing untuk digitalize kan bisnes kita. Okay, ramai yang nampak bila costing je, ya betul, e-commerce. Bila kita kepada e-commerce macam buat app semua memang mahal. Tapi tak semestinya untuk online kan bisnes kita, kita kena guna platform e-commerce. Contohnya kita buat website. Yang saya nampak ramai menggunakan Shopee untuk jual barangan diorang. Bukan saja Shopee, Lazada yang ni semua. So kita hanya bayar beberapa sen daripada penjualan kita kepada mereka. Jadi actually yang tu pun costing dah kurang. Tak ada alasan untuk kita nak bagi tahu kepada orang lain saya tak boleh nak mendigitalizekan bisnes saya. Saya tak boleh nak online kan bisnes saya kan. So costing yang selama akak buat bisnes, costingnya dari segi mana? Macam mana handle costing untuk bisnes ni? Alright, okay. So sekarang ni saya nak menjawab soalan tentang costing lah. Jadi dekat sini Puan Zarina, kita kena tahu, saya sharekan dari pengalaman peribadi saya, ada lebih kurang dua jenis cost lah yang terlibat dekat sini. Satu sama ada free cost ataupun nombor dua adalah paid cost. Jadi saya akan cerita secara general saja supaya mereka yang mendengar tadi at least mendapat idea walaupun tidak secara detail. Puan Zarina Betul. Okay. Sekiranya follower ada komen, pertanyaan, terus dia tanya dekat situ. Siapa tanya Puan Zarina bagi hadiah. InsyaAllah. Boleh. Boleh. Okay. Right. Okay. Untuk free cost, kita semua sedia maklum, kita nak berniaga online, tak payah ada kedai dan memenuhi ciri-ciri tadi. Jadi bagaimana nak bermula? Macam saya cakap tadi, free cost, 70% rakyat Malaysia ada Facebook. Nak tak nak, cubalah. Bukan. Sebelum tu, kita ada pelbagai channel, platform yang free cost, Puan Zarina. Boleh listkan pada saya? Ya, free cost. Antaranya FB, Okay, lagi. Instagram, Lagi. Instagram, Shopee, Twitter saya tak pasti, saya tak ada familiar sangat dengan Twitter. Business saya most of the time dengan FB. Instagram, YouTube pun ada. Kalau sekarang yang popular kita boleh cakap TikTok. Alright, okay. Yang ada di komen, senaraikan kat saya apa free cost marketing yang kita boleh gunakan, platform-platform yang sedia ada. Ada 8 orang yang watching. So boleh beri sedikit komen idea anda. Okay. Yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan sekarang ni. Okay. Sambil tu kita bincang. Macam yang Puan Zarina bagi tahu tadi tu bukan 100% betul tetapi 200% betul. Itulah antara media sosial. Kita bagi dia ni sikit kan. Terkejut sikit kan. Sebab tengok dia serius. Alright, okay. Okay, antara platform yang kita boleh kata free cost marketing adalah seperti FB Personal. Okay, betul.
FB ada dua, FB personal dan juga FB Personal. personal free. YouTube pun free course marketing, betul. Kita ada WhatsApp status, paling senang nak close saudara mara, pak cik kita, pak ngah kita kan. Boleh terus paksa lagi beli. So far after FB, kalau kita tak sempat nak masuk FB, status WhatsApp status je dah ada order. Ya betul. Kadang-kadang saya sendiri pun terliur tengok Puan Zarina punya WhatsApp status, padahal dia tunjuk gambar dia design customer dia punya produk. Macam-macam produk lah kan. Nasi macam-macam lah kan. Cendol lah apalah kan. Itu paling senang. Orang kata paling cepat lah kita free course marketing. Kemudian kita ada TikTok, betul? Kita ada TikTok, kita ada IG. Itu antara yang famous yang kita kata menggunakan free course marketing. Jadi Puan Zarina, selalu saya ingatkan dekat mereka yang bertanya dengan saya list lah berapa channel pun. Tapi terpulang pada mereka ni selesa dengan yang mana. Mereka selesa yang mana. Tak ada platform pun bagi saya yang terbaik, sebab ianya terbaik mengikut situasi masing-masing, Puan Zarina. Ya, macam saya try IG, memang sampai sekarang rasanya tak serasi. Selesa dengan FB. Sebab kita dah cuba untuk explore, jadi back to back kita pergi kepada FB lah. Macam tu, selesa dengan FB. Okay. Puan Zarina kena terangkan pada saya apa features ataupun target market yang Puan Zarina rasa sesuai untuk IG ni. IG ni sesuai untuk apa? IG ni sesuai untuk pakaian. Makanan pun jalan. Sebab kebanyakan bisnes usahawan yang print stiker ni semua dengan kita, diorang pun banyak guna IG. Lagi satu IG untuk golongan muda. Golongan muda. Sebab saya kurang kita tengok bila tanya dekat budak intern, you guna FB ke IG? Biasanya jawapan mereka IG. Habis macam mana you beli makanan semua dekat IG? Dia kata cantik gambar dia. Jadi kita beli makanan order dengan IG. Awak jual makanan juga ke? Ya. Saya jual tak, Puan. Pernah beli? Tak, dia memang sedap. Lepas tu macam mana you jual? Saya ambil order di IG. So maybe mereka lebih familiar dengan IG, golongan umur mereka. Macam tu. Sebab tu saya rasa saya pun tak sesuai lah Puan Zarina. How young are you Puan Zarina? Saya 33 tahun. Muda sangat. Yelah kan, sebab tu saya pun rasa saya tak berapa serasi sangat dengan IG. Jom Puan Zarina kita tengok dekat ruangan komen. Kita ada Wasilah Peter Muhammad. Muhammad, thank you komen. Dia kata platform seperti FB, IG, WhatsApp, TikTok. Dan TikTok. Yes. You ada berniaga ke ataupun kerja ke Wasilah? Kalau ada you komen kat situ, kita boleh ambil you sebagai case study if ada lah. Sebab Wasilah ada buat handmade bag. Rasanya crochet kot. Ya. Wah, very passionate. Wasilah maybe boleh share gambar dekat komen kita. Okay. Yang lain pun kita minta share lah berniaga apa. Kita boleh ambil as a case. Ini adalah salah satu platform sebab kita ada live 10 orang. Mungkin diorang boleh jadi dapat idea dari diorang punya sharing juga. Ya, sebab saya sebenarnya saya lebih suka praktikal. Maksudnya bagi case study dan kita boleh cerita. Kita tak nak cerita teori je Puan Zarina. Betul Ya, betul. Nanti boring pula. Ya, betul. Alright, kita sambung tadi. Macam Puan Zarina cakap tadi, you tidak berapa serasi dengan IG. Yes, betul. Mungkin sebabnya feature-feature ataupun ciri-ciri IG tadi tu tak fit dengan you. Ya. Kan? Jadi, you selesa dengan apa tadi? FB, betul? Ya. Sebab kita nak start balik pun agak susah. Jadi saya rasa lebih baik pilih apa yang sesuai dengan kita. Jadi kita pun lebih selesa nak terus personal branding kita. Yes, itu adalah term yang kita gunakan adalah optimum plan ataupun fully utilize media sosial yang you selesa lah, comfortable. Betul. Okay, you pun sedia maklum macam FB personal ni sebenarnya bukan tempat untuk menjual. Betul Zarina? Puan Zarina? Betul.
tempat untuk apa FB ni? Untuk personal lah. Untuk personal, untuk bersilaturahim kan, Ya, untuk betul. membawang pula. Yelah apa-apa je lah orang kata kan. Tapi sebenarnya Uncle Mark Uncle siapa dia punya pengasas tu? Puan Zarina? Yalah, Mak Zuckerberg. Tu lah, yang tu lah. Okay, dia sebenarnya dia create Facebook ni untuk tujuan bersilaturahim. Tapi apabila jadi kita kena bijak lah bagaimana nak menggunakan FB personal ni untuk berniaga. Sebabnya ilmu tu you all kena ada. Sebab kalau you tak ada nanti dia boleh block you. Betul Zarina? Dia boleh apa kita panggil? Dia akan block kita punya Facebook. Saya awal-awal sebab FB ni untuk personal, jadi kita kena tahu sambil minum, sambil menyelam minum air, macam tu. Ya, betul. Bila kita guna personal Facebook ni, kita kena tahu macam mana kita nak synchronize kita punya sharing tu sesuai dengan personal dengan business. Sama-sama gitu. Ya, betul. Lepas tu kita kena buat soft selling dan saya rasa personal branding paling penting. Betul. So kita ambil case tadi Puan Vasila tadi tu, bila kata kita nak menggunakan FB sebagai personal untuk business online, at least sedikit sebanyak kita kena ada knowledge lah. Orang kata kan untuk macam mana nak buat copywritingnya, bila waktu yang sesuai kita nak buat posting, tiba-tiba idea datang pukul 3 pagi Puan Zarina. Tengah bertahajud dapat idea. Kan tak boleh lah Boleh nak terus. Tulis cepat-cepat. Dia cepat. Apa kata Puan Rahimah Rahim Natasha tu? Ambor bermadah helah Puan Rahimah. Tarik rambut dalam tepung katanya. Ya Allah puitis. Puan Rahimah jual apa ni? Kalau tidak memang kena blog. Memanglah sebab dia reka Facebook ni untuk bersilaturahim. Yang kau pergi menjual buat apa kan. Tapi itu yang kita kena tahu taktik soft selling. Dia akan selalunya itu term yang biasa guna soft selling. Nampak tak Puan Zarina, kita kena buat satu live lagi untuk FB marketing pula. Nampak dah tajuk dia Ya. Okey Puan Zarina, berbalik kepada tadi tu untuk free course marketing, itu antara link yang kita ada untuk perniagaan saya Team Rocket Online Tron. Pada mulanya saya kaji dulu tentang apa mission dan vision untuk Tron ni. Jadi yang saya nampak Tron ni adalah untuk menyampaikan ilmu. Menjadi rujukan nombor 1 rakyat Malaysia untuk menyampaikan ilmu. Daripada situ saya kaji platform apa yang sesuai, yang cuma. Itu yang paling penting, yang free. Sebab itulah kita cerita pasal costing. Sebenarnya costing dia rendah kalau kita pandai optimize kan. Tak ada sumber yang ada. Ya. Free. Energi je. Energi, semangat je. Semangat membara. Energi dengan idea itu adalah kamu punya costing. Macam tu. Semangat yang tidak pernah luntur. Betul. Jadi dari situ yang saya nampak Tron ni nak menyampaikan ilmu, maka media sosial yang paling sesuai adalah video marketing. Which is saya menggunakan kaedah YouTube. Kita record. Nak edit pun Puan Zarina. Ini kita cerita pasal video marketing Boleh. Kan, biasa kita serabutkan, aku tak reti edit. Sekarang ni apps satu dah banyak. Betul Puan Zarina? Betul. Dia dah siapkan adik saya yang tak reti apa-apa tu pun. Mula-mula dia edit video, saya macam teruja jugalah. Pandai pula dia ni edit video. Rupanya baru saya tahu dalam handphone dia tu dah siap ada dah. Ya. Sebab tu kalau customer tanya, saya agak kurang apps dekat phone ni. Sebab saya dah biasa guna komputer. Jadi apps video saya dah ada, jadi saya kurang familiar. Tapi sebenarnya semua ada dalam fingertips. Semua you boleh buat. Ini betul. Sebab itulah you jangan tanya Puan Zarina je. Kalau you tanya Puan Zarina, murung. Puan Zarina ni designer. Of course lah. Dia guna PC kan? Ya, dia guna PC. Aduh, kan. Sebab tu kena bercampur gaul. Sebenarnya kita boleh guna Canva. Tujuan untuk media sosial tak apa. Canva semua boleh guna.
Tapi untuk printing format besar baru kena guna memang software yang sesuai dengan tu. Betul Zarina. You business yang nak menyampaikan info seperti you ni unit trust, you ni apalah business yang nak menyampaikan info, kadang-kadang bukan unit trust, kadang-kadang bukan servis dia pun masakan. You nak cerita macam mana cara nak masakan, kita panggil content marketing, nak sampaikan info dan juga tips. Kan? Tak perlu susah-susah sekarang, boleh edit guna handphone je. Habis kalau dah tak boleh sangat, kalau tak boleh sangat, minta tolong orang lain. Adik-adik kita yang duduk-duduk, yang mungkin tengah cuti semester ke, yang tengah PDPR kat rumah ke, tolak. Dia orang mesti tahu punya lah. Betul tak? Zarina, adik-adik. Adik-adik ni mesti tahu. Betul. Budak-budak memang tahu. Ya, tahu. Habis kalau dah adik pun tak ada, tak boleh, upah orang. Betul Puan Zarina, itu ada kos sikit lah. Habis kalau dah tak boleh apa-apa, duduk diam-diam lah, tak payah berniaga, beli je lah online daripada kita orang. Allah. Habis dah tak nak buat apa-apa. Okay, sorry, tolong puan ada soalan, follower you ada soalan, boleh type dekat ruangan komen. Itu kita cerita yang tidak berbayar lah. Kalau yang berbayar kita semua sedia maklum, yang paling famous kita ada website. Betul Zarina Tak reti buat website macam mana Puan Zarina? Tak reti buat website? Boleh cari website. Sebenarnya ada banyak website, cuma kita kena pandai beli dia punya, apa nama dia cakap, dia punya HTTP tu. Saya tak pasti nama dia apa, kita boleh beli, ada banyak sumber, jadi kita beli dari sana, dapatkan nama kita dan kita boleh gunakan website yang sedia ada. Contohnya macam Weebly. Selain tu ada satu lagi yang famous, saya tak berapa ingat, dah lama tak buat. Jadi yang tu semua Puan Zarina pernah buat? Weebly, kita boleh beli tu, terus kita gabungkan. Lepas tu features dalam tu semua kita dah tak payah, kita sebenarnya boleh assemble sendiri dan boleh buat sendiri. Tak perlu kita hire seorang website designer. Unless you nak buat website design dengan e-commerce punya tu, contoh payment, ini itu semua. Sebenarnya ada juga tapi mungkin kita tak pakar. Lebih baik kita hire yang pakar. Biarlah dia keluar duit tapi bermanfaat. Macam tu. Takkan semua kita boleh buat kan? Betul. So yang tengah menonton ni saya minta tolong share lagi video ni. Tolong share dekat group ataupun share dekat wall, dekat group kawan-kawan supaya dia orang boleh nampak video ni. Okay. So yang tengah menonton ni sebenarnya sambil Puan Zarina cakap tu dengar tak? Sebenarnya beliau pun boleh juga buatkan kita simple website. Tak payah susah cari consultant jauh-jauh. Yang moderator saya ni pun sebenarnya boleh juga buat simple website. So apa pentingnya website? Kepada mungkin peniaga kecil tu mungkin tidak orang kata begitu diperlukan. Tetapi mungkin diperlukan oleh founder-founder. Owner produk. Sebab dia bertindak sebagai premis juga. Ya betul. Dia bertindak sebagai premis. Contoh wujudnya anda atau tidak. Sebab di bawah sekali tu kita akan nampak bila last edit tu. Dari tu kita boleh tahu. Mungkin orang guna website yang sama nak tipu kita kan. Tapi dia last refresh tu mungkin tahun 2018 ke macam kan, 2018 ke apa ke. Jadi mungkin website tu tak digunakan lagi. Mungkin scammer juga. Kita tak tahu. So memang nak cakap sekarang media boleh cakap dalam kekangan kita dalam PKP ni ramai juga scammer yang wujud. So benda tu pun penting. Jadi kadang-kadang kita tersalah langkah, kita tengok kawan kita dapat income berjuta-juta. Jadi kita pun rasa kita pun nak buat income banyak-banyak. Jadi kita cari FB marketer lah, inilah itulah, lah sekali kecundang. Bayar duit, lepas tu tak ada kerja jalan. So benda ni pun kena berhati-hati. Ini selingan ya saya nak sampaikan kepada usahawan. Sometimes kita kena lebih realistik dalam kita punya perjalanan bisnes. Kadang kita tak tahu perjalanan bisnes kita tak ada idea, kita pun terus fikir kita tak boleh buat. Okay, kita hire seorang FB advertiser. Lepas tu tengok kita dah bayar dia duit. Tapi orangnya lesak, hilang, tak nak message kita balik.
So benda orang macam ni wujud sebab ini adalah personal experience saya. Experience adik saya share. Baru-baru ni PKP agak tertekan dengan income sebab nak bayar sewa ini segala benda, jadi dia fikir okay, gunakan FB advertisement tu yang memang FB sediakan. Jadi ini yang jadi. Lepas bayar dalam 2K lebih, orangnya tak buat apa-apa kerja. Bila call dia kata tempoh PKP. Bila call dia kata saya dah akan update. Saya ni itu, dia bagi banyak alasan sampai tak ada apa-apa progress. Last kali dia tak ada progress sampai hari ni. Dia tak nak refund juga duitnya. So salah kita juga sebab kita tak tahu background orang tu. Kita tengok dia punya IG, FB semua agak berjaya. Jadi kita tertipu dengan tu sebab satu je, mungkin kita tak clear dengan apa kita nak. Betul. Dan terlalu kejar berjuta-juta tu lah kot. Macam tu lah contohnya kan. Betul. Puan Zarina, saya bersimpatilah dengan apa yang berlaku terhadap apa yang Puan Zarina cakap tadi. Jadi kita yang mendengar ni kita jadikan sebagai pengalaman lah. Pengalaman lah orang kata kan. Jadi supaya tidak berlaku pada diri kita lah. Na'udzubillah min zalik kan. Okey, kita lihat. Wasilah ada soalan ni. Puan boleh share sikit macam mana YouTube bantu perniagaan Puan daripada Puan Wasilah. Alright, okey Puan Wasilah begini seperti saya maklum dekat awal tadi, Tim Rotek Online ni mission dan vision kami adalah untuk menjadi sumber rujukan nombor satu rakyat Malaysia nak dapatkan info dan tips. Biasa Puan Wasilah sendiri, kita nak dapatkan sumber rujukan yang lagi tepat lah kita katakan di mana? Saya percaya salah satu sumbernya adalah Google. Betul Puan Zarina Ya, dan YouTube. Ya, YouTube saya nak dengar tu. YouTube tu kenapa? YouTube ni untuk bergambar, bergerak. Lebih clear picture dia. Macam saya belajar design, 100% dari YouTube. Cikgu saya, pensyarah saya semua dari YouTube. Ya, sebab sebelum tu kita kena ada ilmu, kita panggil like emotional intelligence. Kena faham manusia ni. Ada manusia yang dia boleh faham, Puan Wasilah melalui pembacaan sahaja. Copywriting dia dah faham. Ya. Ada manusia yang kurang rajin membaca. Dia nak tengok video, dia nak tengok gambar, dia nak tengok orang explainkan untuk dia. Betul? Dan satu picturing dia, imagination dia lebih bagus lah. Ya, betul. Jadi di situlah saya nampak keperluan untuk saya buat video marketing adalah untuk menyampaikan ilmu. Dan bukan sekadar menyampaikan sebab Puan Wasilah ni usahawan. Kita bukan setakat kita nak menyampaikan ilmu semata-mata. At the end, kita mesti nak close sale. Betul Puan Zarina? Betul. Kan? You buat video at the end sale tak ada pun tak guna juga. Mesti nak buat video sale. Mesti nak buat sale dekat situ. Betul? Itu mesti teknik awareness. Ya, create awareness first. Kita panggil sebagai marketing. So, bila dekat situ Puan Wasilah tadi dia jual apa bag? Ya, bag crochet rasa. Okay, so dia boleh tunjukkan cara. Dia boleh, bukan tunjukkan lah, dia boleh ceritakan apakah tips-tips untuk membeli bag yang elok lah. Bag yang elok antaranya lah. Okay. Dan macam saya cakap tadi, at the end of video tadi tu, you boleh maklumkan yang you adalah owner ataupun founder kepada produk ini. So jika berminat boleh cari ejen-ejen you ataupun boleh letakkan you punya link, FB link. Di situlah datangnya sale. Sebab Puan Zarina, kebanyakan apabila saya menggunakan channel YouTube, saya punya sale bukan naik 2 kali ganda tapi 3 kali ganda Puan Zarina. Dan kebanyakan mereka saya cakap lebih kurang dalam 60% datang daripada YouTube. Kenapa YouTube? Sebab dekat bahagian description dekat bawah tu Puan Wasilah saya ada letakkan link. Saya letakkan link yang saya tahu link tu daripada YouTube. Contoh macam Renew Rotek Online Tron. Itu letak password yang saya bukan password lah, kita kata macam like apa orang kata mungkin boleh tambah YT ke kat belakang bila orang klik kan ada.
Ya, jadi saya tahu itu datang ni dapat customer prospek saya, belum customer lagi ya. Ya, daripada YouTube. Bila mereka ni daripada YouTube, saya tengok mereka ni tak tanya banyak. Mereka tak tanya macam kedai dekat mana ke, betul ke tak betul ke, sebab macam bisnes saya ni Insurance.tech. Dia bukan nak bet-in RM1 tau. Ya, RM120 betul. bukan. RM1,200 dan lebih daripada tu, insya-Allah. Jadi nak bagi duit dekat orang ni bukan senang. Betul tak? Kan? Jadi kat situ pentingnya trust. Jadi dalam channel YouTube saya, Puan Wasila boleh pergi dekat Team Rotek Online Tron. Di situ saya letakkan kedai kami, ejen kami. Boleh tengok dekat situ. Semua video-video yang berkaitan ataupun kita panggil soalan lazim yang prospek tak akan tanya, saya dah standbykan jawapan dah. Kat So situ. macam sesuai dengan tagline baru Tron. Ya, Renew dengan Tron, renew dengan ilmu. So Ya, founder Alhamdulillah. dengan ejen dah tak perlu nak jelas berjela-jela untuk closing. Dah ada semua dekat situ. Ya, dah ada kat situ. Sebab tu kami tidak orang kata kita tidak bertanding dari segi harga. Puan Zarina lihat di platform di media sosial sekarang begitu banyak brand-brand yang Ramai. tumbuh. Kompetitor kita terlalu ramai. Tapi alhamdulillah apabila kita stick dengan kita punya mission dan vision, kita faham kita punya tagline, maka dari situ orang kata kita jadi lebih berkeyakinan dan kita firm lah dengan kita punya tu. Saya harap ini Sebab adalah dia unique, apa term dia orang cakap tu? Unique selling point. Sebab setiap syarikat ni dia ada keunikan masing-masing. Bagi saya the end of kita punya tu, kita tak payah jadikan bisnes lain sebagai kita punya persaingan, tapi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ya, saya setuju. Puan Zarina, sebab tu at the first sight, bila kita nak berniaga, tak kiralah kita usahawan kecil ke, usahawan besar ke, macam mana kan, you kena tahu apa mission dan vision ataupun you kena tahu apa Paling penting. Betul. Paling penting. Kalau kita tak clear dekat visi kita, maybe kita akan tersasar. Dan misi kita sebenarnya apa? Visi kita semua sama, kita nak sale. Betul, kita nak Survive. sale. Kita nak survive lah, nak sale sebab kita nak survive kan. Tapi itulah saya harap adakah menjawab soalan Basila tadi? Adakah menjawab? Puan Basila boleh letak di ruangan komen. Kalau kata menjawab, sila letak menjawab. Kalau tak, boleh tanya lagi lah soalan. Saya suka follow macam ni yang dia ada two-way communication. Ya, betul. So kita pergi kepada soalan costing pun dah. Salah satu saya rasa kita dah kupas sedikit cara-cara yang kita boleh mendigitalkan bisnes kita. Berapa Antaranya jam yang kita tadi. program 1 hari? 3 hari 2 malam ke kita ni? Ini dah hampir 48 minit. Wow. Okay. So saya nak sedikit cara. Okay, sekarang ramai yang startup. So kalau cara tu saya rasa banyak dah kita cakap. Kalau kita selesa dengan Facebook, so kita go on dengan Facebook. Tapi dalam masa yang sama rasanya kita kena explore juga media sosial lain supaya kita sesuai dengan target kita. Contohnya kalau produk kita sesuai dengan orang muda, saya rasa lebih baik kita belajar IG dan TikTok. So ramai yang gunakan platform TikTok pun orang yang muda, tapi orang tua pun ada dengan cara yang berbeza. Jadi mungkin kita boleh explore untuk bisnes lah. Gunakan dengan sebaik mungkin. Lepas tu kalau ada baiknya ada FB page. Jangan 100% guna personal je untuk bisnes. Wujudkan FB page sebab FB page juga seperti premis anda juga. Betul tu Puan Zarina. Last saya rasa saya nak tambah, pastikan ada Google juga. Kalau dah ada premis, pastikan anda terus mohon dalam Google sebab kebanyakan customer saya cari kami di Google. Yes, itu antara
yang paling cepat dan trusted lah Puan Zarina. Sebab dia terus buka Google, dia akan cari Rotex online. Terus keluar dekat atas tu. Dia orang kata search engine optimization, terus keluar kalau kita punya ranking, rating semua tinggi, terus keluar kita punya contohnya. Jadi easy untuk customer tahu, oh orang ni trusted. Betul. Itu salah satu cara juga. Betul. Itu boleh lagi kita bincang kupas secara mendalam dalam topik branding nanti ya Puan Zarina, betul? InsyaAllah. Tentang branding. Jadi izinkan saya share pula lah berkenaan dengan apa tadi, cara-cara usahawan apa tadi boleh praktis Praktikan. Macam mana dia boleh praktikan? Okey. Seperti yang saya maklum daripada awal kita live tadi tu, yang follow kita punya live ni ataupun lihat kita punya record ni nanti ni terdiri daripada pelbagai kategori usahawan. Jadi kita kecilkan lagi skop kategori dia Puan Zarina supaya lebih terkesan dengan mereka dan mereka boleh praktiskan lah. Okey, yang pertama kita kena tahu kita ni bila dalam keadaan PKP ni, kita usahawan yang terkesan 100% tu? Adakah kita usahawan yang terkesan 100%? Yang terkesan 100% ni Puan Zarina, maksudnya dia memang tak boleh buka kedai langsung. Dia memang tak boleh buka kedai langsung. Contohnya apa Puan Zarina? Kita tak boleh buka? Spa. Ya. Rasa spa langsung tak boleh buka. Ya. Salon, spa, salon. Betul. Kedai spek mata? Lain tu macam delivery, kalau untuk surprise delivery semua, dia orang tak boleh delivery. Kedai spek mata? Tapi kedai spek mata boleh. Takut nanti rosak, boleh. PKP satu hari tu boleh tak? Rasa tak pasti. PKP satu kalau dalam saya punya maklumat rasanya tak boleh, tapi lama-lama kerajaan dia dapat kena pasti apa yang boleh buka, apa yang tak boleh buka, apa yang kita kata menjadi keperluan rakyat Malaysia lah. Jadi yang terkesan 1% yang saya nampak sekarang ni yang memang langsung tak boleh buka. Perkahwinan. Perkahwinan punya apa, orang-orang yang buat butik perkahwinan betul-betul kena. Memang best lah rasanya. Betul Puan Zarina. Saya rasa ramai yang bungkus perniagaan. Betul Puan Zarina. Dalam pandemik ni, PKP ni sebenarnya orang kata bukan semua bernasib baik Puan Zarina, tapi insya-Allah ada hikmah. Jadi saya nak sentuh usahawan yang 100% terkesan tadi, sementara kita kata sedang ber-PKP lah, yang kita tidak tahu PKP 3 ni bila dia akan stop dan bila pula pandemik ni akan berakhir, kita tak pasti, tapi kita sama-sama memang kena rempuh lah bersama-sama Puan Zarina dengan ilmu dan juga sokongan emosi daripada rakan-rakan kita ataupun kenalan yang lain. Jadi apa yang saya boleh kata untuk usahawan yang 100% terkesan ialah terpaksa swing Puan Zarina. Swing you punya business model, business operasi. Sebagai contoh sebelum ni you meniaga sebagai contoh catering. Catering maybe you tak boleh buat. Tapi apa yang saya lihat rakan-rakan usahawan saya yang jiwa kental ni Puan Zarina aku tak boleh buat catering, aku tak boleh buka kedai salon, aku jual ikan pula. Kisah korang nak cakap actually makanan pun boleh jual sebab dia tak akan tutup kedai makanan. Jual dari rumah pun boleh, delivery. Bercakap sejam ni pun dah lapar dah Puan Zarina. Hampir sejam kan. Bisnes makanan antara kita kata yang insya-Allah nak kata sedap tu tekak masing-masing lah, subjektif. Tapi macam saya cakap tadi, bila you terkesan 100% you kena swing. You punya bisnes. Tak kisahlah usahawan sejati insya-Allah. Saya ada seorang senior universiti yang buat bridal. So sekarang tengah buat surprise delivery. Dia gunakan kemahiran yang ada. Tapi alhamdulillah dia memang sekarang nak fokus kepada surprise delivery sebab dia tak tahu bila benda ni akan betul. Kita tak tahu bila benda ni akan stop sebab ada yang cakap akan ambil 6 tahun. Ada yang cakap 3 tahun. Kita kena memang prepare. Jadi rasa kalau boleh explore business lain, ada kemampuan, tak salah kita explore dan try. Betul. Puan Zarina kadang-kadang suka untuk kita terima Puan Zarina tapi itulah orang kata kan hakikatnya kan
mungkin kita tak tahu, mungkin rezeki mereka ke bisnes yang baru tu kita tak tahu, tapi it's happen. Macam Puan Zarina tadi begitu yang nampak, macam saya lihat kawan-kawan yang tak boleh buka tu, ada yang buka, ada yang berniaga. Kebanyakan memang berniaga produk keperluan seperti makanan, ikan, fresh. Mereka memang So kena survival. cari yang essential. Nak tak nak kita dah tahu essential yang boleh lepas. Jadi kalau dah boleh buat bisnes yang essential, orang boleh beli dan keperluan. Saya rasa banyak. Ya betul Puan Zarina. Sebenarnya bukan apa, sebenarnya kita dah dalam keadaan pandemik ni, kita lebih kepada nak survive Puan Zarina Kita nak survive. Tak ada cerita pasal untung atau kita jadi kaya kat sini. Kita nak betul, terus betul. dalam bisnes kita sampai pandemik ni habis. Surviving matter pun. Ya betul Puan Zarina. Dan dalam masa yang sama tu kita nak cash flow. Kita nak ada cash flow, maksudnya kita nak ada duit masuk. Dan cadangan saya ialah kalau boleh jangan fokus pada satu produk. Ambillah 2-3 produk macam tu. Kalau kata makanan, mungkin saya lihat rakan-rakan saya ada yang jual makanan, produk memasak contoh, ada yang jual sugar boom, ada yang jual tisu pump fresh. Saya punya ejen-ejen sendiri Puan Zarina walaupun mereka ni berniaga Rocktech online, tapi saya tidak mewajibkan mereka ni fokus kepada Rocktech semata-mata sebab hari-hari bukannya orang nak beli Rocktech Puan Zarina Jadi saya sangat galak dengan bisnes saya pun. Hari-hari tak ada orang nak design dengan kita atau print stiker. Jadi saya kena ada backup untuk planning backup. Dari situ kita dapat buat perfume. Dalam perfume tu kita ada bantu juga. Cadangan utama adalah kita dapat bantu orang lain. Ya betul Puan Zarina. Betul. Macam kami, macam saya as a founder ni kita tak boleh kejam. Macam saya ni saya memang kena fokus. Saya kena fokus sebab saya ada team yang perlu saya jaga, jadi saya mesti kena fokus lah dalam saya punya team Rocktech online ni. Tapi untuk ejen-ejen saya secara peribadi, saya sangat menggalakkan mereka ni tambah produk. Orang kata kan, supaya nak ni ada. Kan? Sebab bukan semua orang cari kita untuk membeli Rotex je. Sebab klien saya ada memang beli printing je. Printing design je. Ada yang beli air saja. Ada yang ambil ejen ni hanya untuk perfume je. Jadi kita punya customer ni lain-lain. Betul. Daripada situ datangnya istilah cross selling Puan Zarina. Bermaksud daripada customer ni kita boleh recycle balik. Customer yang saya cakap dengan diorang, okay, yang mana customer you jual Rocktech tu, you boleh propose untuk jual makanan, ataupun yang makanan you boleh propose untuk jual Rocktech, because database is the king. Dan last kali status WhatsApp tu memainkan peranan. Ya, sebab betul. database dah ada dah. Database semua klien ada. Nak tak nak you tengok semua saya punya status. Ya betul Puan Zarina, saya tengok you punya status very good positive vibe semua tu. Sebab kalau kata dah you meroyan apa semua, mana kita nak tahu, tak sempat tahu pun you jual apa. So eloklah you penuhkan status WhatsApp you dengan benda-benda testimoni ke dan apa-apa yang berkaitan lah. As long as kalau boleh bagi saya stay positif. Kalau kita meroyan pun rasanya kita tak dapat apa-apa pun. Betul. Lagi stres, lagi dalam PKP ni kita lagi stres, kita tak tahu nak buat apa. Kalau boleh kita didik jiwa kita ni supaya macam mana masalah pun kita try to stay positif. Betul. Dan yang kedua Puan Zarina, satu yang terkesan 100% tadi, dan yang kedua yang terkesan 50%. Sebagai contoh macam mungkin kedai baju dia tak boleh buka tapi still lagi boleh jual. Maksudnya bisnes yang boleh kita post ataupun kita delivery. So maksudnya you kena fully optimumkan online platform ni. Tak kira lah apa-apa channel platform yang kita dah bincang daripada awal tadi Puan Zarina Ya, betul. So itu antara cara-cara yang usahawan boleh praktiskan. Sebab tu dalam banyak-banyak kita cakap ni, saya minta mereka ni tulis ataupun mereka catat supaya at least ada point dekat situ. You usahawan yang macam mana, apa you perlu buat. Sebab saya orang yang praktikal. Saya suka sambil buat tu sambil terus praktis. Ataupun kita kata terus bagi case study apalah kat situ saya dulu kalau so dekat sini saya nak sharing juga untuk usahawan yang rasa nak digitalizekan,
Sebab kadang-kadang kita ada banyak sangat kita punya IG lah, YouTube lah, inilah. So kita boleh buat satu software apps rasanya Linktree. Dekat bawah tu saya ada tulis Linktree Explore. Linktree tu dah boleh masukkan semua kita punya website segala benda semua. Terus kita letak dekat kita punya FB punya description. So bila customer klik situ je dia akan dapat WhatsApp kita, kedai kita punya website kita, Shopee kita, YouTube segala benda dapat kat situ. So itu adalah salah satu cara untuk anda terus letak. Takkan nak share setiap satu link. Betul juga. Ini akan memudahkan kita punya customer, dia boleh pilih channel yang dia nak untuk terus berkomunikasi dengan kita. Itu adalah salah satu cara. Betul. So at least saya pun dapat ilmu baru hari ni Puan Zarina. Itu penting Puan kata kita kena selalu gain knowledge lah, cari ilmu lah. Tapi dah cari tu kena praktis cepat-cepat. Tak boleh dengar lepas tu santai je kan. Betul. Sebab itulah kita buat sembang santai ni. Tak semua kita santai-santai pun still kita in the end kita punya point adalah bermanfaat untuk orang yang menonton ni. Mungkin lepas ni diorang menonton pun harap bermanfaat. InsyaAllah itu yang kita nak Puan Zarina. Kita harap sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman yang kita ada ni dapat membantu terutamanya rakan-rakan usahawan kita yang terkesan akibat PKP ni Puan Zarina. Ya. Macam jadi saya rasa dah sejam dah, saya rasa kita stop dekat sini. Jadi apa yang saya nak rumuskan dari apa yang Kak Cuet atau Puan Syuhaidah share tadi. Okey, tapi sebelum tu lah saya nak cakap CUED tu stand for what? Pardon? CUED tu stand for what? CUED, Cuen untuk yang untuk Puan Zarina punya follower, minta maaf saya tak explain daripada awal tadi. Nama saya Puan Syuhaidah Syukur ataupun lebih dikenali sebagai Cued. CUED, Cued, bukan Coot, bukan cute, bukan, tapi Cued. Itu adalah panggilan daripada rakan-rakan yang mengenali saya dengan rapat lah. Dan saya ringkaskan C stand for charismatic. Kita mesti kena ada charisma, U stand for uniqueness, mesti jadi unik daripada antara yang lain. CUE stand for entrepreneurship mindset. Kena ada orang kata pemikiran usahawan lah. Kalau usahawan hari cuti pun nak cuti, tak berapa nak usahawan lah. Okay. Dan D stand for determination. Mesti you mesti tahu you buat apa. You mesti tahu you buat apa yang you nak, berapa income yang you nak, apa mission dan vision business you, ataupun apa mission dan vision hidup you. Semua you buat mesti kena tahu. Apa dalam Islam kita panggil niat. Puan Zarina? So kalau tak ada clarification pasal apa yang kita nak, memang susah untuk kita capai apa yang nak. Kita nak buat business tapi sebenarnya kita tak tahu kenapa kita nak buat business. Jadi business tu tak akan jadi. Jiran buat business, kita pun nak buat business. So lagi satu, tak payah saya nak cakap, tak payah fikir orang lain nak cakap kita Allah you buat business ke ini ke itu ke, tak payah layan. Kalau anda rasa anda mampu buat, tak kisah, jangan ambil kritikan membina. Kalau dia mengkritik anda teruk-teruk, tak payah layan. Mungkin one day anda dah jadi seseorang tapi orang yang kritik anda belum lagi ke tahap tu. So benda tu kita tak payah fikir. Puan Zarina, kita buat satu topik lagi bagaimana nak jadi bisnes yang kental. InsyaAllah. So saya baru cakap saya nak stop, saya tak stop lagi. Itulah, kita kena stop. Jadi rumusnya dengan Kak tak payah. Jadi tak perlu nak fikir costing tu banyak, macam mana saya nak digitalkan. Sebenarnya kita boleh optimizekan perkara yang kita ada. Hanya anda perlu jiwa anda rasa dah bersedia, terus start. Sebab bahan semua ada dekat tangan-tangan anda. Sekarang pun anda pun tengok live ni mesti guna phone kan. Jadi benda dah ada.
Lepas tu cari apa yang anda rasa capability anda nak menjual. Contohnya macam Kak Cuek cakap tadi, memasak. Kalau anda rasa anda boleh jual kek, teruskan, start. Explore. Sebab rasa kita semua pernah jual macam-macam barang sebelum kita jadi usahawan. Itu adalah pengalaman. Dari pengalaman tu mungkin kita jadi orang sekarang ni, hari ni. Betul tak? Jadi itu semua experience. Jadi gunakan experience membina anda punya uh, mentality tu supaya lebih kuat untuk masa akan datang lah. Puan Zarina, boleh saya bagi patah dua sebelum nak habis ni? Boleh. Okay. Okey, sebagai kesimpulannya Puan Zarina, apa yang berlaku sebelum ni PKP sekarang ni dan yang akan datang, yang macam Puan Zarina kata, kita tak pasti bila ianya PKP ataupun COVID ni akan berakhir, dan kita pun kata nak tak nak memang kena rempuh bersama-sama. Jadi nak tak nak, saya percaya ada yang terkesan, memang ada yang terkesan lah, sebab tu kita buat tajuk ni. Ada terkesan dan ada juga yang dapat benefitnya. Jadi apa yang berlaku semuanya kita kena pandang daripada sudut yang positif. Sebagai orang Islam, kita kena cari hikmah terhadap apa yang berlaku pada kita kali ini. Jadi dalam keadaan norma baru ya Puan Zarina, nak tak nak kita kena standby. Memang kena standby. Kita kena keluar daripada comfort zone. Kita kena keluar daripada comfort zone. Sebab kita dah tak macam dulu dah. Kita dah norma baru. Okay? Sebab kita tak tahu lagi apa yang berlaku. Jadi memang kena siap, sedia. Kita tak boleh rasa macam ini sampai 14 hari. Kita tak tahu sampai bila. Dan COVID pun ramai yang mungkin beranggapan 14 hari ni sudah selesai. Tak. Saya sebagai usahawan, kita sentiasa berhati-hati kan. Sentiasa berkira-kira apa akan jadi. Jadi saya rasa kita mesti ada fasa akan datang. Sebab benda ni start tahun lepas sampai tahun ni tak habis-habis. Kita pun dah ke fasa PKP 3.0. Kita tak tahu PKP 4.0 ada ke macam mana. Tapi itulah untuk tempoh ni kita gunakan. Tengok sekarang kita live pun tak payah duduk sebelah-sebelah. betul, canggih. Saya jumpa sekali je Puan Zarina ni kan. Sharing pun kita dah macam ni dah. Lagi mudah. Ya, betul, So kita canggih, memudahkan proses. Jangan kita rasa tak, saya tak boleh buat. Saya sebenarnya fikir live ni paling panjang saya buat, saya rasa second time. Dan saya Tapi tak okey, saya rasa selesa kot. Dan saya tak perlu pergi ke Teluk Intan pun untuk berjumpa Zarina. Kan? Okey. Dan saya Jadi benda dah ada, praktikkan. Cara kita dah bagi, semangat tu penting. Dan satu Zarina, saya teringat insya-Allah usahawan yang menonton sekarang ni, insya-Allah saya yakin sekarang ni masing-masing kita sedang survive dan sesama kita juga sedang support each other. Maksudnya insya-Allah kalau kata tuan-tuan dan puan-puan jual apa pun, insya-Allah selagi mana kena dengan targetnya, insya-Allah di bumi ini ada manusia yang akan support. Jangan henti buat marketing. Sebab iklan tu penting. Marketing paling bagus di dunia ini, nombor satu pada pendapat peribadi saya ialah word of mouth. Word of mouth. Paling power. Word of mouth ni of course melibatkan manusia. Jadi selagi mana ada manusia kat dunia ni, insya-Allah mereka akan support anda. Kenalan anda, kalau kata bukan kenalan anda, kena datangkan trust lah kat situ. Ini pun nak cakap ni. Kenalan ni sangat penting. Jadi siapa-siapa yang follow di Facebook kita, sebenarnya kita boleh add antara satu sama lain. Tengok cara diorang, macam mana diorang buat marketing online. Kita learning. Bukan copy tapi kita learning. Itu adalah salah satu cara untuk tambah network. Tanpa ada network ni, boleh cakap mati. Betul. So jangan malu nak bernetworking. Dan untuk mereka yang masih lagi ada rezeki bekerja dan ada pendapatan, supportlah rakan-rakan usahawan yang sedang berniaga. Kalau boleh orang kata teringin nak makan ayam, cari ayam RM1, cari ayam gunting. Betul. RM1 anda sangat bermakna. Betul. Betul kan? Kalau nak renew Rotek tak payah pergi pejabat apa, tak payah pergi JPJ. Tayar beratur. Betul. Tayar beratur. Carilah team Rotek online. Dan actually saya happy. Saya ada kenalkan seorang rakan saya jadi ejen
Kak Syuhaida, dan saya rasa dia happy. At least dia buat banyak bisnes, tapi saya percaya setiap bisnes dia ada rezeki. Ya betul, sebab dia memang berkehendak. Dia berkehendak, dia Sebab mencari. sebenarnya itu start dari kita. Kita nak mesti boleh buat. Kalau kita rasa kita tak nak, then baru kita benda tu takkan jadi. Ya Maybe betul. take time, progress tu sentiasa ada tapi jangan mengalah. Betul Puan Zarina. Sebab tu di waktu pandemik ini saya dengan rendah diri saya menjemputlah siapa-siapa yang ingin membuat pendapatan sampingan supaya orang kata bolehlah menyertai kami sebagai ejen di tim Rotek Online. Kita tak ada kena bayaran pun, memang kita niat nak bantulah mereka tambah-tambah sumber pendapatan. InsyaAllah boleh pergi ke FB kami lah. FB saya Yang penting Tron dia ada ejen seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah online saja Puan Zarina. Alhamdulillah, syukur. Maka kita nak gunakan apa platform kita ada ni nak bantu rakan usahawan yang lain. So, saya secara tidak langsung saya follow bisnes Kak Syuhaida ni sejak awal dia start. Alhamdulillah. So saya nampak dia memang maju ke depan, jadi saya membawa dia untuk sharing serba sedikit. 5 tahun rasanya kan? Ya betul Puan Zarina. 5 tahun sekali je pernah jumpa. Itu pun accidentally. So Alhamdulillah syukur Puan Zarina. Tak kira lah apa yang jadi pada kita, kita kena syukur selalu. Syukur dapat kongsi ilmu selama sejam lebih dah Puan Zarina. Betul. Rasanya kita boleh habiskan dan saya berharap sangat sembang santai bersama usahawan ni, insyaAllah saya cuba bawa lagi usahawan yang pernah berurusan dengan saya untuk sharing dengan anda supaya anda semua tidak rasa terduduk dalam PKP ini. Kita semua adalah bangsa berjuang. Usahawan ni bangsa berjuang, jangan sekali-kali mengalah seperti saya. Kalau tak ada cabaran ni kita pun tak belajar. Betul. PKP ini adalah tempoh kita belajar sesuatu yang baru. Kita mungkin tak pernah explore pasal media sosial, banyak benda kita tak tahu. Tapi lepas PKP ni banyak benda kita explore. Itu pun hikmah dia. Kita ramai yang tak pernah digital dan pandai digitalizekan bisnes dia. Itu pun hikmah. Jadi gunakan sebaik mungkin. Jangan fikir negatif dia. Macam kedai runcit yang saya cakap, sebenarnya tu pun boleh di online kan. Shopee kan je. Seluruh Malaysia dapat. Saya beli barang rumah pun guna Shopee. Cantik. Tak ada lagi nak pergi beratur ke takut kena COVID. Order je dari Shopee sampai depan rumah. Senang cerita. Lagi bukan target anda dekat sana je. Dia dah pergi seluruh Malaysia. Betul. Itu usahalah. Itu je saya boleh cakap. So semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi Puan Syuhaida, insyaAllah. Mana tahu ada topik lain yang lebih menarik. Dan Puan Zarina YouTube kan lah, video kan lah supaya yang tak ada menonton live tadi dia boleh menonton nanti ya Puan Zarina. kita akan YouTube kan benda ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.